Hebatlah aku. Kamu nak kerja, kamu bekerja. Kamu nak kerja, Mana kamu dekat dah bekerja. sampai. Mana aku? Ha. Kamu nak kerja, kamu bekerja, Syahir. Tak ada kerja lagi Dan. Lori aku tak sampai lagi. Kat pasar tadi. Lepak pasar je. Tak datang ke? Kan kau datang ke Channel Fest? Tahu apa? Datang apa? Channel Fest. Datang? Esok gerak. Wah, Iman dah sampai lah. Oi, betul-betul bergaduh lah bunyi kat sini. Bangga lah. Aiman dah sampai. Basis ni tinggi punya Fibonacci criteria itu 48 bit. Apa yang bergaduh sangat bunyi kat sini? Biasalah, di orang beraya time ni nak balas dendam. Oi, itu. Okay, alalang. Dengar ke suara air? Dengar di. Waalaikumsalam. Syakila. Tak, saya sambil-sambil lah. Saya nak share pasal malam Lailatul Qadar. Korang tahu ke pasal sejarah-sejarah Lailatul Qadar ni apa? Saya tahu sebab Syahir akan cerita. Okey, saya nak cerita lah supaya saham tu dapat kat saya kan. Boleh. Waalaikumsalam Kak Di. Okay, dia ada satu kisah ni, dia tak disebutkan dalam Al-Quran tapi ada dalam kitab apa lah, Ustaz Abdul Somad yang sebut. Okey. Dulu ada seorang Nabi ni. Okey, ni time ni Rasulullah tengah duduk dengan bersama sahabat lah kan. Tengah berkumpul macam kita duduk sekarang kan. Duduk berkumpul apa semua. Lepas tu sekali tu mak kau lah tengah duduk kan, macam kita tengah lepak-lepak apa semua. Lepas tu Nabi macam senyum. Bila Nabi senyum, sahabat-sahabat pun tanya lah. Sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau senyum kan? Lepas tu Rasulullah SAW cakap, dia macam sampai wahyu lah, ternampak semua para Nabi dan umat dia kat Mahsyar akan ada pengikut je. Tapi kecuali ada seorang kan, mak kau lah, kecuali seorang Nabi yang tak ada pengikut tapi dia bawa pedang saja dekat Mahsyar nanti. So Rasulullah pun cerita apa semua. So nama Nabi bergaduh siap. Musibat! Boleh ada pakcik. Okay, nama dia zaman yang Nabi Zaidi nak cerita ni, dia bersama satu zaman dengan Nabi Zakaria tak silap. Ustaz Abdul Somad cerita. Nama Nabi tu Nabi Sam'un Al-Ghazi. Syahir tahu kan? Al-Ghazi. So Fighter. Nama Nabi tu Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kalau dalam bahasa English ke atau bahasa Roman ke apa, dia panggil Simon or apa tak. Tapi dalam bahasa Arab Sam'un Al-Ghazi. So kelebihan mukjizat Sam'un Al-Ghazi ni, dia sangat kuat. Time dia nak lawan, time tu nama raja tu Raja Israel. So masa Raja Israel tu tengah memerintah, dia hantar 10,000 orang. Nabi Sam'un Al-Ghazi ni lawan seorang je, habis semua. Dia seorang je. Kau boleh imagine tak, 10,000 lawan seorang, dia seorang, semua kalah. Dia hantar lagi 100,000 pun kalah juga. Nabi Sam'un ni dia ada satu pedang ni dia pakai rahang unta. Tapi dia punya mukjizat memang kuat. Kalau korang tengok, macam korang boleh imagine Hercules lah. And jalan cerita dia pun macam Hercules juga. So Raja Israel tu pening lah, macam mana aku nak kalahkan dia ni kan. Sebab dia banyak banteras benda-benda yang, sebab dia Nabi kan. So dia menyebarkan dakwah apa semua, tapi dia tak ada pengikut pun. So bila dah macam raja tu dah pening macam mana nak kalahkan dia apa semua, raja tu baru terfikir, weh banyak betul lah bising ni. Ya aku lari sini, dia pergi sini. Entak je Di, entak je.
benda lah, benda yang lalu. Mak kau lah. Dia tak tahu ke engkau ni the king of musibat? Okay, sambung Okay. Okay, so dia pergi berperang. Dia punya, maksudnya dia pergi perang tu, dia nak perang orang-orang kafir apa semua, dia seorang ke? 100,000 ke, 10,000 ke, dia seorang je. Dia hentak seorang ke. Imagine macam Hercules lah. So, Raja tu pening lah. Raja tu pening macam mana nak kalahkan dia ni lah. So, raja ni bagi tahu pergi jumpa isteri dia. Raja hantar someone pergi jumpa isteri dia untuk macam kau nak tak macam aku nak bagi kau harta, tapi dengan satu syarat kau kena bawa suami kau. So maksudnya dia punya isteri tu tak beriman dengan dia lah, maksudnya tak taat dengan dia lah. So raja tu janji nak bagi harta yang banyak lah, yang sampai melimpah ruah macam tu. So malam pertama wife dia ikat dia pakai besi tali yang besar tu. Besi tali yang besar ikat. So Nabi Sam'un tu bangun lah, cakap wahai isteriku, kau yang ikat aku ni kan. Tu isteri dia pun cover line. Isteri dia cover line cakap, oh aku saja je nak tengok kekuatan kau. Lepas tu dia buka gitu je, sap macam tu, macam pakai tali rapia. Lepas tu the next pula dia pakai tali yang betul-betul tebal, yang memang kuat lah, tali yang macam tali lembu tapi besar tu. Ikat lagi. Bila dah ikat apa semua, dah cuba pun lepas juga. Dia bagi jawapan yang sama. Dia cakap dia cuba nak test je, nak test kekuatan kan. Isteri dia cakap dekat Nabi Sam'un. So last kali isteri dia tanyalah, apa kelemahan kau kan, apa kelemahan kau apa semua. Sebab kau kuat sangat ni kan, kuat sangat. Lepas tu sebab sayang ni Nabi Sam'un ni dekat, sayang and percaya dekat isteri dia, dia pun bagi tahu sebenarnya kelemahan dia adalah rambut dia. Sebab rambut dia sangat panjang. Sebab dia tak pernah potong daripada dia lahir sampai semasa dia hidup tu, dia tak pernah potong rambut dia. So rambut dia sangat panjang. So dia bagi tahu lah kelemahan dia adalah rambut dia. Bila diikat pakai rambut dia jadi tak kuat lah, jadi lemah. So the next day tu wife dia ikat dia pakai rambut dia. So dia jadi lemah. Dah lemah apa semua, bawa pergi istana. Bila dah pergi istana, isteri dia dapatlah harta-harta apa semua tu kan. Dia diikat dekat 2 tiang yang sangat besar. Maksudnya tiang tu, korang boleh imagine lah, tiang tu memang besar gila. Tiang istana zaman-zaman dulu punya kan. So diikat 2 tiang. Raja tu potong telinga dia, raja tu butakan mata dia, raja tu potong tangan ke kaki, tak silap macam tu lah. So masa dia tengah kena seksa tu, Nabi Sam'un ni doa ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, kau kembalikanlah kekuatan tu apa semua kan. Minta doa dekat Allah lah. Tak doa dekat Allah. Lepas tu Nabi Sam'un cakap, kalau kau beri aku kekuatan ni balik, aku akan bernazar, aku akan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan untuk aku akan berpuasa, aku akan berjihad siang hari. Berpuasa siang hari, berdakwah dan berjihad semualah selama 1000 bulan. So Allah terus bagi mujizat lagi satu kat dia. Memang dia hentak dua-dua tiang tu, roboh satu istana tu, semua mati termasuk isteri dia kecuali dia. Lepas dah settle apa semua tu, dia dapat balik lah. Tangan dia semua dapat balik, mata dia ada balik, telinga dia ada balik apa semua. So dia jalankan apa semua. So sahabat pun cakap kat Rasulullah kan, wahai Rasulullah, Nabi Sam'un ni orang yang luar biasa lah, sangat-sangat hebat lah. Macam kita tak mampu nak buat sampai 1000 bulan berpuasa, 1000 bulan berjihad, 1000 bulan macam berdakwah. Macam selama 1000 bulan tu dia memang buat amal kau-kau. Lepas tu Nabi senyap je. Nabi senyap sebab Nabi dapat lagi satu wahyu. Nabi dapat lagi satu wahyu tu, Nabi bagi tahu ada berita gembira aku nak bagi tahu kan. Nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat ah. Cakap Allah baru sampaikan Allah baru sampaikan wahyu nak bagi tahu yang hanya umat Nabi Muhammad je perlukan satu malam je untuk dapatkan apa-apa amalan yang macam Nabi Sam'un tu buat, iaitu malam Lailatul Qadar. Itulah cerita Lailatul Qadar. Sebab
kira Nabi Sam'un tu buat dalam 1000 bulan tau. 1000 bulan tu memang tak non-stop. Dia tak ada stop-stop Dia terus puasa selama 1000 bulan. So Nabi Muhammad bagi tahu sahabat, time tu Nabi Muhammad tengah bercerita lah. Nabi Muhammad bercerita, Allah baru bagi tahu yang hanya umat Nabi Muhammad je yang Allah bagi satu, orang panggil apa Syahid? Macam bagi kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Hanya satu malam saja dia buat, dia dapat lebih daripada 1000 bulan amalan. Macam Nabi Sam'un tu buat. Macam apa? Lebih kurang macam tu lah. Tu jalan cerita dia. Kalau korang nak tengok lebih-lebih, korang buka Ustaz Abdul Somad ke apa semua. Sebab saya tengok Ustaz Abdul Somad saja nak share sebelum malam Lailatul Qadar. Itu saja. Malam Lailatul Qadar. Ada banyaklah cerita kan. Umat-umat terdahulu, diorang kalau beribadat kepada Allah, diorang sujud sampai lekuk batu. Dan umur mereka panjang-panjang. Kalau diorang beribadat, diorang tak pernah buat dosa maksiat lah. Jadi aku tak ingat lah cerita dia macam mana dia exactly, tapi mafhumnya Nabi SAW bila dengar berita macam ni, Nabi SAW sedih. Sebab apa? Umat Nabi SAW umur pendek-pendek macam mana nak masuk syurga kalau tak ada ibadat Lepas tu Allah beri berita gembira lah yang mana diberikan bulan Ramadan, satu malam bersama dengan 1000 bulan. Kalau satu orang tu beribadat, dia zikir sekali lah dengan 1000 bulan. Kalau dia sedekah RM1, kalilah 1000 bulan. Setiap hari tu dia sedekah RM1. Jadi malam-malam 10 hari terakhir ni, kita semua lah, kalau kita buat maksiat malam 10 malam Ramadan, kita punya dosa pun berlipat-lipat ganda, darab dengan 1000 bulan juga. Yang kisah tadi tu Allah tak rakamkan perbualan tu dekat dalam Al-Quran. Tapi dekat sini bagi tahu, dia ceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. So cerita ni daripada kitab Imam Al-Ghazali. So korang boleh refer balik lah. Wow, berserta. Sama-sama. Lama tak dengar jadi. Korang boleh teruskan membaca doa. Allahumma inna nas'aluka. Ada orang komen dia kata kesimpulannya cerita dia kita bukan Nabi. Korang amalkan doa ni tau. Kesimpulan yang korang cerita tu maksudnya kita, kesimpulannya Allahumma inna nas'aluka. cerita dia kita bukan Nabi. Memanglah kita bukan Nabi. Cik kak, cik adik, cik tuan, cik abang, cik atuk, abang, nenek oi. Seorang-seorang. Bukannya kesimpulan memanglah kita bukan Nabi, tapi kita boleh tirulah apa yang diorang buat, apa amalan dia. Kita belajar-belajar. Bukan maksudnya memanglah kita bukan Nabi, kita bukan malaikat. Betul, tapi bezanya, specialnya umat Nabi Muhammad ni, walaupun kita bukan Nabi, kita still boleh berdakwah. Tapi umat Nabi lain mana boleh berdakwah? Kerana nak kena jadi Nabi baru boleh berdakwah. Nak kena jadi Nabi baru boleh pergi buat apa yang Nabi buat lah, pergi berdakwah tempat-tempat apa semua. Tapi umat Nabi Muhammad je special dia. Allah izinkan untuk umat Nabi Muhammad pergi berdakwah, yang keluar 3 hari apa semua tu. Korang, saya nak share sikit boleh ke? Jom. Boleh. Ustaz Wadi Anwar cakap kalau boleh, 2 amalan ni jangan tinggal lah. Solat sunat sebelum subuh. Sebab apa? Dia punya fadilat dia dunia dah seisinya. Yang satu lagi ialah solat sunat witir. Kalau Imam Syafi'i 1 rakaat pun boleh, tapi seelok-eloknya buatlah 3 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat. Dan 5 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ni, rakaat yang terakhir kita buat bacaan doa kunut. So kalau boleh jangan tinggallah 2 amalan ni. Apa dia ulang balik? Ustaz Wadi Anwar cakap kalau boleh jangan tinggal 2 amalan ni. Sebab apa? 2 amalan ni dia punya fadilat lebih lagi solat sunat tarawih, iaitu solat sunat qabliyah subuh, iaitu dia punya fadilat dunia dan seisinya. Kemudian solat sunat witir, kalau ikut Imam Syafi'i 1 rakaat sudah membadai, tapi seelok-eloknya buatlah 3 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat. Kemudian pada malam 15 malam terakhir
kita disunatkan membaca doa kunut pada rakaat yang terakhir. Kalau boleh kan, kita semua mendoakan semoga kita semua mendapat malam Lailatul Qadar. Sebab malam ni dia wujud pada malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan kita tak buat amal pula pada malam-malam genap. Betul. Kita buat juga. Kita rasa sahur ni macam tak penting kan, tapi sebenarnya sahur ni pun salah satu ibadat. So kalau kita bangun sahur pun dah dikira dapat pahala. So rajin-rajin kalau bangun sahur kan. So lepas sahur tu, sebab orang dia doa yang paling makbul bila sebelum Sebenarnya sunnah tak ada kecil, tak ada besar. Tak, kunci je. Sunnah semuanya besar. Yang cumanya adalah sunnah tu berat ataupun ringan. Kanan, straight kanan, nak ke Shah Alam straight kanan, lepas tu U-turn. Kanan better ikut waist. Boleh? Boleh. Boleh ke sebut nama app tu? Straight kanan better ikut waist. Mana Lagi bila kita bangun sahur kan sempat sebelum start azan tu kita sempat buat solat. Nak tahajud pun sempat, nak buat solat sunat taubat pun sempat. Aku nak tanya, kalau kita tidur selepas kita solat maghrib, lepas tu kita bangun tengah malam, adakah dikira solat, boleh ke kita buat solat sunat tahajud? Macam-macam tahajud adalah lepas tidur selepas isyak, bukan maghrib. Maksudnya kau tak isyak Tak, bukan. Aku selalunya, aku lepas buka puasa aku ngantuk. Lepas solat maghrib aku tidur. Aku bangun pukul 12 macam tu, aku solat isyak dengan tarawih sendiri. Eloi. Kena ni lah aku. Kalau nak kurangkan mengantuk, jangan makan banyak waktu berbuka. Penat tak? Aku makan sikit je tapi cepat ngantuk. Sebab satu penat, satu lagi sebab banyak aktiviti lah. Tapi seelok-eloknya kan korang satu amalan yang boleh buat ialah buka di masjid. Sebab imam-imam dia akan guide kita lah. Maksudnya buka sama-sama solat berjemaah, betul tak? Dan kita tak ada maksa lah untuk tidur. Syahir, boleh tak awak share satu amalan pada malam Lailatul Qadar? Boleh apa? Boleh apa tu? Ni antara amalan yang kita boleh lakukan pada malam Lailatul Qadar. Kita buat amalan yang biasa kita buat lah. Setiap malam jangan tinggal ilmu. Lepas tu buat adab tidur. Dan niat untuk bangun tahajud. Benda-benda biasa. Malam Lailatul Qadar biasanya akan dapat kepada orang yang istiqomah. Sebab apa? Allah nak bagi hadiah. Dia susah untuk orang tiba-tiba yang selalu dalam maksiat, tiba-tiba dia dapat Lailatul Qadar. Mana mungkin lah. Jadi orang yang dah biasanya dapat Lailatul Qadar ni adalah hadiah daripada orang yang istiqomah. Daripada awal kan. Daripada 10 akhir tu dia dah buat lah. Dan biasanya orang yang dapat Lailatul Qadar ni lagi, tinggi persen dia adalah sebelum bulan Ramadan lagi dia dah jaga amal-amal dia. Tapi kita kalau apa yang dah jadi semalam, kita dah tak boleh nak patah balik lah kan. Apa yang saya boleh sarankan untuk diri saya sendiri ingatkan adalah kita banyakkan istighfar kan. Banyakkan istighfar, banyakkan syahadah. Nabi SAW ajar 4 perkara. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullahalazim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Lepas tu doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Zikir kan, banyakkan zikir. Nabi cakap jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Hari-hari perbaharuilah iman. Macam nak perbaharui iman? Ucap apa yang Syahir cakap tu. Ni kawan Zadi selalu pesan. Dia selalu ingatkan jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharui iman. Benar. Mak Syami. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkan percakapan la ilaha illallah. Wajarlah panggil aku Cik Bam ni. Aku tembam ke tu? La ilaha illallah dakhala jannah.
Saya ada tengok. Nampaknya walaupun setan diikat, tapi ada pengikut dia. Korang semua ni acah je. Maksudnya? Macam mana? Korang komen, korang semua ni acah je. Yalah, acah pun. Apa, kita orang ni memang acah, berlakon-berlakon je jadi baik. Moga-moga dengan berlakon ni Allah terima lah daripada orang yang menunjuk-nunjuk buat kejahatan. Dengar tu la. Macam ni lah, kita tak akan dapat tutup mulut orang dan orang pun tak dapat tutup mulut kita. Jadi kita kena jadikan diri kita seperti sepohon pokok buah. Tak kalau orang baling batu, kita memberi buah yang manis untuk orang makan. Kita ikut sunnah Rasulullah lah, akhlak Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW dicerca, dimaki, tapi Rasulullah SAW tetap menunjukkan akhlak yang baik. Tapi kita memang acah-acah pun, jenis riak sikit. Tapi okey lah tu, kita ni acah-acah Islam, bukan acah-acah kafir. Kenapa dengan maksiat orang boleh berbangga-bangga minum arak, pergi kelab, pergi event, sasau apa semua, joget-joget, buat video, rekod-rekod, menari macam orang tak betul kan. Dia berbangga-bangga, tapi untuk cakap kebaikan kita nak malu-malu. Kenapa? Benar, tepat sekali sahabat. Senang cerita biarlah orang nak cakap apa pun. Yang penting fikir saham kita lah. Bukan kita buat ni untuk orang lain, kita buat ni untuk diri kita. Kita hidup kat dunia ni tak lama. Paling koman pun, katakanlah 60 tahun. Akhirat tu, orang yang paling banyak amal pun, waktu pada mahsyar tu 50,000 tahun kena berdiri. Waktu tu. Betul tak? Jadi kita 60 tahun ni, kita manfaatlah sebaik-baik mungkin kan. Kalau acah-acah pun dah letaklah acah-acah. Kan? Kalau nak acah-acah baik-baik pun nak letak acah-acah baik-baik. Daripada acah-acah jadi jahat. Penting niat, betul Kak Din, pada niat. Orang lebih suka hiburan. Biasalah kita memang tak lari kan daripada hiburan. Tapi you tahu tak, aku ada dengar satu hadis ni kan. Allah SWT ni Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah akan ampunkan semua dosa. Semua dosa Allah akan ampunkan kecuali satu. Syirik. Iaitu syirik. Yang keduanya apa tau? Orang yang berbangga-bangga dengan maksiat dia, yang dia buka sendiri aib dia. Benar. Satu orang yang bangga-bangga kan, dia tak puasa, dia bangga-bangga dia tak puasa kan, dia bangga-bangga dengan dia punya kejahatan. Dosa tu Allah tak ampunkan dekat akhirat nanti. Kita kalau ada dosa, kita sorok-sorok kan, kita buat sorok-sorok kan, ada kemungkinan Allah, sebab Allah dah tutup aib kita kan, dekat akhirat nanti Allah pandang kita dengan kasih sayang. Allah cakap tak apalah, kau dulu malu dengan maksiat kan, hari ni aku tutup dosa-dosa kau. Allah bagi keampunan. Kita janganlah bersifat Tuhan, maksudnya menghukum orang. Kita pun tak tahu kita masuk syurga ke neraka. Dalam kisah-kisah yang dahulu kita tengok, pelacur pun boleh masuk syurga. Betul tak betul? Pelacur memberi anjing makan, memberi anjing minum air, boleh masuk syurga. So kita ni orang baik kan, orang yang solat pun boleh masuk neraka, betul tak? Jadi kita janganlah menghukum orang, sebab hati kita ni Allah saja yang tahu. Dia senang cerita nak tahu, nak tengok nak dengar apa kebaikan kita, nak dengar apa keburukan kita, tanyalah orang yang tak suka kita. Tapi kalau nak tahu kebaikan kita, tanya orang yang sayang kita. Benar. Walaupun Izaidi macam ni, tapi kata-kata Izaidi seperti idaman. Idaman selalu cakap macam gitu. Adalah. Di. Yang sama mengaku Daman tu. Di. Cerita dia yang Daman tu cakap apa? Yang kalau rumah sewa dekat akhirat tu. Oh, kalau baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bina mahligai dekat syurga nanti. So kalau mahligai ada dekat syurga, takkanlah Tuhan dia tak ada dekat syurga kan. So selalu amalkan lah. Lepas tu Idaman cakap dia nak buat banyak-banyak sebab nanti boleh sewa-sewakan mahligai tu nanti kat orang. Nak sewa Okey lah, kita ada kawan-kawan yang baik macam Idan, Julaibib, Idaman, Nuaiman. Tapi Fadilat baca nak buat PMB lah. Baca Qul huwallahu ahad tu sangatlah besar. Baca je sih, senang je.
tak salah pun kalau korang nak solat pun, macam ada satu sahabat ni Rasulullah pernah ada satu kisah macam ada seorang sahabat ni dia asyik baca qul huwallahu ahad je setiap kali solat. So ada orang tanya, kenapa kau asyik baca qul huwallahu ahad ni kan? So maksudnya Nabi explain kat situ, Nabi cakap kalau kita baca satu qul huwallahu ahad bersamaan 1/3 Al-Quran pahala dia. So kalau kita baca 3 kali, dah seumpama kita pahala kita macam khatam Al-Quran lah. So baca je lah banyak kali. Tak ada masalah pun, 3 kali dah pahala khatam Al-Quran. Baca 10 kali, Allah bagi syurga. Sebab powernya surah Wallahu Ahad ni banyak puji kebesaran Allah kan. Ada satu Yahudi datang jumpa Nabi SAW. Tanya, wahai Muhammad, bagi tahu aku siapa Tuhan kau. Kan? Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah kepada mereka. Kan? Katakanlah dengan hati. Kan? Siapa Allah? Allah ni ahad. Allah ni satu. Kan? Tidak diperanak-anakkan. Bukan ada 2, bukan ada 3. Allah ni ahad, satu. Kan? Allahu samad. Allah ni dia tidak berhajat pada mana-mana makhluk. Bahkan manusia, haiwan, semua perkara berhajat pada Allah. Mata berhajat pada Allah untuk bagi kita lihat. Tapi Allah tak berhajat pada mata untuk bagi kita lihat. Allah boleh bagi kita lihat dengan perantaraan mata. Tanpa mata pun Allah boleh bagi lihat. Bahagia berhajat pada Allah untuk bagi kita senang. Kan? Kita rasa duit berhajat pada Allah untuk bagi kita senang. Tapi Allah tak berhajat pada duit untuk bagi kita senang. Allah boleh bagi kita senang dengan perantaraan duit. Tanpa duit pun Allah boleh bagi kita senang. Lepas tu saya ada tengok satu video ni pasal doa. Dia cerita lah. Cakap macam mana ayat first ni dia cakap Allah makbul tak doa iblis? Makbul? Ada orang cakap makbul. Dia jawab lah. Lepas tu masalahnya dia cakap iblis ni baru lepas kena laknat. Baru lepas dah di apa tu orang cakap, kena laknat, kena macam-macam lah. Allah memang dah Allah mursa. Apa orang panggil? Selain laknat orang cakap apa? Apa? Laknat lah. Laknat lah. Senang cerita dah kena laknat, dah kena buang pada syurga apa semua sebab yang kisah Nabi Adam tu kan. Tapi bila dia berdoa, dia Allah still makbulkan. Kenapa kan? Sebab Ustaz tu bagi tahu sebab iblis ni dia kenal Rob dia. Dia tahu yang kalau macam mana dosa kita banyak macam mana pun, kalau kita betul-betul yakin dengan doa kita tu, Allah tetap akan makbulkan. And Allah still makbulkan apa yang iblis doa kan. Padahal dia lah orang yang benda yang dia minta tu pun benda yang tak bagus kan, benda yang tak baik. Tapi Allah still makbulkan permintaan dia tu sebab dia kenal Rob dia, sebab dia yakin dengan apa yang dia minta, and dia yakin yang Allah akan bagi dekat hamba-hamba dia. So buat doa ni dia sebenarnya yakin tu sangat penting lah. Kena yakin. Kalau sebab Allah cakap aku akan datang kepada hamba-Ku bagaimana sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kita sangka macam tak dapat ni, memang tak dapat lah. Tapi kalau kita betul-betul yakin, okey tak apa, aku sedekah ni Allah mesti akan bagi lebih lah. Memang percaya, memang betul-betul tak fikir panjang, memang yakin dengan rezeki Allah, memang Allah akan bagi lebih. And benda ni sumpah pernah jadi kat Zaidi. Bos nombor DG18. Ha? Tak, aku punya D lah. Kau punya bos nombor apa D? Ya, aku pergi untuk appearance calo je. Oh, nak tanya, iblis ni seorang ke ramai? Yalah. Iblis ni macam kita lah, dia sejenis makhluk dan dia ada keturunan. Anak cucu cicit dia semua ada. Tapi iblis ni kepala kan. Dia ketua malaikat dulu kan. Iblis kan. Malaikat Azazil. Korang tahu tak kisah yang Nabi berdoa supaya diberikan hidayah buat 2 Umar? 2 rumah? 2 Umar. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah Tuhanku, kau kurniakanlah taufik dan hidayah buat 2 Umar, iaitu Umar Abu Jahal dan juga Umar Al-Khattab. Yang dapat Umar Khattab. Yang dapat hidayah ialah Umar Al-Khattab. Oh iya ke? Cerita tak pernah dengar. Okey. Nabi yang minta doa, ya Allah kau kuatkanlah Islam melalui antara 2 Umar. Benar.
Oh, okey. Kan Abu Jahal nama sebenar dia Umar. Jadi nak menunjukkan kat sini hidayah dan taufik ni adalah hak milik Allah 100%. So kita kalau berdakwah, kita hanyalah perantaraan. Yang memberi hidayah tu Allah SWT. Sebab yang membolak-balikkan hati kita ni siapa? Allah. Sebab tu kita diajar untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab apa tahu? Sebab kita boleh je tarbiyah orang, bagi nasihat ke orang. Tapi yang bagi hidayah dan taufik tu hak milik Allah. Sebab kita ni hanyalah perantaraan. Kita ni makhluk Allah. Sebenarnya Allah dah tahu dah pengakhiran kita macam mana. Tapi kita nak ubah tu dengan doa ke tak? Faham tak? Allah tu maha mengetahui. Dia tahu je, okey, Izaidi ni pengakhiran dia macam mana. Syahidah ni pengakhiran dia macam mana. Syahir ni pengakhiran dia macam mana. Tapi kitalah usaha diri kita. Betul tak? Kitalah yang nak kena minta dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, kau kurniakanlah hidayah dan taufik. Hari-hari kita kena doa. Lepas tu Ustaz Wadi Anwar cakap kan, macam mana kita nak tahu istiqomah ke tak? Macam mana kita nak tahu kita ni anak soleh ke tak? Tengok seberapa banyak mana kita ulang doa tu. Macam hari-hari contoh kan, kita asyik doa untuk mak ayah kita je. Hari-hari tak pernah miss. Ustaz Wadi Anwar cakap insya-Allah tu anak yang soleh. Kalau kita nak minta benda yang macam kita nak murah rezeki, jangan expect sekali minta tu boleh terus dapat. So maksudnya kita kena hari-hari minta, tak nak berbolak balik hati, macam tak nak jaga pandangan ke, jaga pendengaran, jaga percakapan, semua benda tu hari-hari kena minta. Allah saja je tangguhkan kita punya doa. Sebab apa? Allah ni dia suka tau kita meminta. Kan? Dia. Macam kita bila dah ada anak kan, anak kita minta kat kita, puji-puji kita kan. Kita sebagai ayah, kita dengar anak kita panggil kita papa pun kita dah cukup happy lah. Kita dengar anak kita panggil Walid pun dah cukup happy lah. Panggil bapak pun dah cukup happy lah. Apatah lagi kalau dia puji kita, minta dengan kita, dia tak minta dengan orang lain. Dia kalau kita minta dengan orang lain, kita rasa geram tau. Asal kau minta dengan orang lain? Ada aku ni bapak kau ni, aku boleh bagi ni. Okey, aku nak tambah sikit lah pasal doa. Korang tahu tak, Ustaz Don, dia ada gariskan panduan untuk berdoa. Adab-adab kita minta doa. Yang pertama sekali ialah kita kena puji Allah. Allah suka bila kita doa, kita puji Allah. Allahu Akbar, kan? Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Kedua, kita berselawat ke atas kekasih Allah, baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita doa semoga diampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Kita boleh doa macam ni. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sirara. Kemudian kita boleh baca doa Nabi Yunus. Siapa yang baca doa Nabi Yunus, pasti dan pasti doa kita dimakbulkan. Iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita nak minta apa, mintalah. Dan kita tutup doa kita dengan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Itu adab-adab berdoa. Pasti dan pasti doa tu akan dimakbulkan. Korang promo lah sikit. Ada orang tanya, setan kena ikat kan, tapi ketua dia. Setan kena ikat, tapi ketua setan je yang kena ikat betul-betul ke? Ustaz Wadi cakap semua kena ikat. Semua kena ikat, walau jin yang tak kena. So, nak tahu kita punya yang tak kena ikat nafsu kita. Yang tak kena ikat nafsu je lah. Nak tengok kita punya kejahatan, tengok bulan puasa. Okey, pasal nafsu pula, nafsu ni Allah letakkan dalam neraka yang paling dalam lah, paling jahanam kan, neraka jahanam. Nafsu tu cakap apa? Nafsi, kau, aku. Allah letak dekat tempat yang lebih teruk lagi. Nafsi, kau, aku. Tapi bila mana Allah puasa, maksudnya tarik nikmat makan kan, nafsu tu tunduk. Maksudnya nafsu tu mengalah. Betul tak? betul. Nak menunjukkan nafsu ni kita boleh tunduk dengan berpuasa.
Dan saya ada dengar satu ustaz ni lah, dia bagi tahu apa tau. Bukan. Sekejap, ada orang tak faham tu Syahir. Maksud, tengok kejahatan bulan puasa jangan pelik-pelik Dan. Maksudnya kalau nak tengok kejahatan manusia, tengoklah kejahatan dia masa bulan puasa. Sebab bulan puasa syaitan kena ikat. Betul. Ustaz Wadi Anwar, aku tengok Ustaz Wadi Anwar share benda ni. Sebab time bulan puasa kan setan semua daripada raja sampai ke bawah semua kena ikat. So nak tahu kita punya perangai, kita punya iman, kita punya kekuatan tu tengok time bulan puasa lah. Kalau kita still tak berpuasa, itulah kita. Kalau kita still mengumpat time bulan puasa ni, itulah diri kita. Kalau kita still bercakap benda tak elok, kita still buat maksiat ke berzina, itulah diri kita sebenarnya. Ustaz Wadi Anwar. Anggaplah saja bulan Ramadan ni adalah hadiah daripada Allah. Kalau 11 bulan yang sebelum ni kita susah nak pegang Al-Quran, kita susah nak solat taubat, kita susah nak semayang-semayang sunat, ambil peluang bulan ni. Sebab apa? Bulan ni Allah bagi kita kekuatan. Dan nafsu kita ni sebenarnya bukan kita sebenarnya, nafsu ni adalah, saya dengan ustaz bagi tahu, nafsu adalah salah satu cara untuk kita masuk syurga. Nafsu kita ni kita kena tunggang nafsu kita. Kita kena jinakkan nafsu kita ke arah kebaikan. Lepas aku ada tengok lagi satu video. Aku banyak tengok video lah. So aku share balik lah. Sebab Nabi cakap bila kita dah dengar satu ilmu, wajib kena sampaikan kan. Sebab Nabi tak suka bila kita dapat ilmu dan kita simpan diri kan. So apa yang saya tengok tu saya share je lah kan. Lepas tu ada satu video ni, Ustaz Wadi Anwar juga cakap kebanyakannya orang lepas solat dia terus gerak. So ada perbualan macam antara Allah macam tu lah. Macam bila kita bangun, Allah akan cakap, oh ni je kau punya ibadah kepada aku. Sebab time tu kita jumpa Allah kan. So lepas solat tu Ustaz Wadi Anwar cakap kita kena istighfar, ya Allah kau minta-mintalah. Sebab kita tak tahu mana satu amalan kita yang diterima, tak tahu mana satu solat kita terima, tak tahu mana satu sedekah kita terima, kita buat baik mana satu yang Allah terima. So setiap kali apa yang kita buat amalan tu, banyak-banyak istighfar, ya Allah kau terimalah amal ibadah aku walau yang tak seberapanya. Macam banyak istighfar supaya Allah terima solat kita tu. Sebab kita tak tahu kita punya bacaan salah ke, kita punya niat salah ke, banyak mikir benda lain ke time solat. So time solat, lepas solat istighfar. Ustaz Wadi Anwar cakap, bukan saya cakap. Ini saya share apa yang saya tengok. Kalau salah tolong tegur balik Saya setuju dengan apa Izadi cakap tu. Ustaz Wadi Anwar ada kongsikan juga, kalau kita nak minta kemaafan kan, ada satu zikir Subhanallah wa bihamdihi. Itu 100 ke 1000 kali. 100. Allah 100 Allah hapuskan dosa walau dosa kita sebanyak buih di lautan. Benar. Korang iklan lah sikit pasal kita punya family day tu. Family day? Family day? Kan kita ada buat, bukan family day, kita punya hari raya tu. Open house? Open house. 3 Mei. 3 Mei tu? 3 Mei Hanya untuk 200 saja. 200 orang saja. 200 orang? InsyaAllah kita akan buat open house. Thank you. Boleh online pada 3 Mei di Shah Alam. Shah Alam korang semua pergi Ada orang syuting. Kau syuting ke dia? Aku kat luar. Aku minta aku balik awal lah daripada sebelum 3 Mei tu. Dia pukul 7 ni, pukul 7 malam. Bukan, aku kerja dekat luar pada Malaysia. Faham? So balik tu aku tak sure. Tapi insyaAllah sempat. InsyaAllah. Sebab saya dengan Izadi luar Malaysia. Shooting drama tu Bukan. dia nak pergi Korea tu. Korea. Korea. Lee Min Ho. Saya dengan Izadi pergi Korea. Korang dah almuk belum? Jom almuk jap. Dah, tengok aku. Tapi nak baca lagi boleh je.